abang-abang, kakak-kakak, opah-opah, atuk-atuk yang sedang mendengar, kita nak cuba kaitkan bagaimana belanjawan 2024 khususnya berkaitan dengan TVET ni, di mana negeri juga seiring untuk kita menjayakan agenda TVET ni. Apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam belanjawan baru-baru ini berkaitan dengan pemekasaan TVET ni, di mana peruntukan telah diturunkan sebanyak 6.8 bilion. Bukan sikit, tu banyak. Dan sebenarnya salah satu daripada usaha yang diselit di dalam kenapa peruntukan ini diletakkan dalam belanjawan 2024 ni adalah nak memperkukuhkan hubungan antara private sector dan juga dalam agenda memperkasakan TVET ni. Di dalam 6.8 bilion ni, belanjawan ni sebenarnya 2024 ni adalah rancangan untuk satu Malaysia. Jadi di Perak juga 6.8 bilion ni akan ada juga sampai kepada kita. Dan sampainya tu adalah melalui institusi TVET yang telah ditauliahkan dan khususnya dalam kalangan institusi TVET yang dimiliki oleh kerajaan, tak kiralah persekutuan ataupun negeri. Pada masa yang sama, di bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran juga menyediakan dana latihan TVET. Jadi duit 6.8 bilion ni juga nanti akan disalurkan kepada tabung ni. Tujuannya adalah untuk membantu orang kata sektor-sektor ataupun kemahiran-kemahiran khusus. Kemahiran-kemahiran khusus berkaitan dengan upskilling dan juga persijilan dalam bidang antaranya adalah bidang maritim, bidang seni bagi adik-adik dan kakak-kakak, dalam bidang maintenance dan juga repair dan overhaul aero angkasa. Pada masa yang sama saya difahamkan kalau kita ada juga Academy in Industry yang dipelopori bersama dengan MPC Malaysian Productivity Corporation, MPC. Jadi mereka di sini mereka juga diamanahkan untuk menggerakkan Academy in Industry. Maksudnya dia macam perintis di mana graduan-graduan dimasukkan dalam program ini dan terus dah attach dengan kata syarikat-syarikat. Dan ada kemungkinan bila dah attach nanti selama 18 bulan peluang untuk bekerja dengan agensi ataupun organisasi ini adalah lebih tinggi. Pembangunan modal insan dan belia sebagai salah satu fokus utama dalam belanjawan Perak. Pembangunan modal insan dan belia ni sebenarnya diperuntukkan 202.4 juta dan melalui Pusat Aspirasi Anak Perak juga agenda pemekasaan TVET juga diangkat agenda berkaitan untuk memberi peluang pekerjaan, memberi peluang kepada semua. Maknanya kita nak inklusif. Kita ketengahkan program satu warga, satu skill. So this is like lifelong learning punya konsep. Dan keduanya, kita ada juga jelajah Karnival Kerjaya daerah Perak yang mana kita turun ke daerah-daerah untuk memberi perkongsian, kesedaran supaya daerah-daerah juga terlibat sama. PASAK sedang berusaha keras untuk sama-sama menjayakan agenda pemekasaan modal insan ni dengan memberi makluman dan juga penawaran khusus latihan untuk memperkasakan rakyat jelata di negeri Perak ni. Dan di samping itu PASAK juga menawarkan Perak Employability Training Scheme ataupun nama ringkasnya Perintis. Cuma ni kita kerajaan negeri telah menambahkan sikit peruntukan agar dapat kita memberi peluang kepada anak-anak Perak ni yang mengikut orang kata rekod PASAK sehingga 15 November 2023 ni sebanyak 296 program telah dilaksanakan melibatkan 26,230 anak Perak. Apa yang perlu ditekankan bagi nak menjayakan apa yang telah diamanahkan, yang telah diwar-warkan berulang kali oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ke arah menjayakan, memperkasakan TVET ni yang penting sekali adalah perlunya kita garapkan orang kata hubungan antara awam dan swasta. Sebab
Kadang-kala bila kita berada dalam institusi latihan TVET contohnya, kita terlupa bahawa yang pelajar-pelajar kita ni, pelatih-pelatih kita ni bila keluar, mereka akan berkhidmat dengan pemain di organisasi-organisasi yang dimiliki oleh pemain-pemain industri. Jadi salah satu daripadanya untuk kita merapatkan jurang ni, dan yang pentingnya satu lagi di peringkat negeri, kita juga jawatan kuasa TVET di negeri Perak ni insya-Allah akan dinamakan sebagai Majlis TVET Perak dalam masa terdekat. Sebenarnya tidak lari dari apa yang telah diwartakan dalam Belanjawan 2024 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita. Banyaklah bantuan-bantuan yang dapat meringankan beban-beban yang sedang ditanggung oleh kita rakyat Malaysia ni dalam kita meneruskan kelangsungan hidup. Antara yang saya boleh kongsikan di sini adalah inisiatif Payung Rahmah sumbangan tunai rahmah, di mana sumbangan ni kita sasarkan masyarakat dalam kalangan B40, M40, warga emas bujang dan juga golongan bujang. Program menu rahmah dan jualan rahmah yang masih diteruskan kerana didapati program ni nak tak nak sebab apa yang menyebabkan orang kata kos sara hidup kita ni ataupun kos kehidupan kita ni meningkat adalah bila harga barang mentah tu meningkat sebenarnya. Jadi dua tadi tu adalah jangka pendek. Jangka sederhana pula dalam Belanjawan 2024 ni berkaitan dengan pembangunan bakat kerana ianya adalah salah satu kaedah untuk kita melangkau daripada kegelutan kemelut kemiskinan. Ada peruntukan khas untuk menggalakkan wanita dan belia untuk menceburi bidang keusahawanan. Dan seterusnya adalah program latihan bina kerjaya yang dilaksanakan oleh Perkeso. Sekarang ni kita bekerjasama rapat juga dengan Perkeso melalui PASAK untuk membantu supaya apa yang dah diwartakan di peringkat persekutuan kita dapat salurkan juga dengan gerak kerja yang sebenarnya bermatlamatkan yang sama, iaitu untuk memperkasakan rakyat masyarakat di negeri Perak ni. Selagi satu adalah inisiatif pendapatan rakyat. Inisiatif ini menumpukan kepada usaha membasmi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan rakyat melalui pertanian, perniagaan, makanan dan operator perkhidmatan. Jangka panjang pula adalah pendekatan supaya subsidi yang disampaikan dapat dijadikan lebih bersasar. Perlukan orang kata penelitian, data kena ada. Data tu kita nak convert jadi maklumat supaya kita tak tersalah langkah bila kita menetapkan satu dasar ataupun polisi, khususnya bila kita nak menyampaikan bantuan dalam bentuk subsidi. Pendekatan penyasaran semula subsidi ni kita sedang gerakkan. Negara sedang gerakkan secara berfasa. So sebahagian hasil perkhidmatan yang dapat daripada subsidi ni tadi, bila dah terkhidmat daripada subsidi ni, maka jangka masa panjangnya barulah kita boleh disalurkan dalam bentuk bantuan tunai. Tadi itulah kita ada STR tadi. Mungkin saya nak kongsikan sedikitlah antara juga inisiatif kerajaan negeri di bawah Perak Sejahtera yang sedang kita gerakkan di bawah flagship yang kelima, iaitu pemberdayaan modal insan dan pembelajaran sepanjang hayat, adalah satu warga satu skill. Maknanya tak perlu tunggu umur boleh masuk universiti baru nak belajar skill, you can learn anytime. Kemudian kita ada juga satu keluarga satu ijazah. Bercakap tentang ijazah ni, tak semestinya ijazah yang masuk universiti. Pengijazahan berlaku kalau kita ambil kursus-kursus jangka pendek, kursus-kursus TVET, kursus-kursus SKM untuk kita keluar daripada kemiskinan, tekanan kehidupan. Dan yang ketiga adalah satu keluarga satu usahawan. Jadi apa yang direncanakan dalam Perak Sejahtera ni seiring direncanakan di peringkat persekutuan. Dan akhir sekali daerah pun perlu diperkasakan, di mana satu daerah perlu ada satu aktiviti ekonomi yang mampu meningkat kebolehpasaran daerah tersebut dengan kekuatan yang ada. Ada daerah yang kuat dengan pelancongan, ada daerah yang kuat dengan pertanian. Semua ni yang kita nak ketengahkan agar semuanya bergerak sederak ke arah Perak Sejahtera, Malaysia Madani.